الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung pengajian kita dengan membaca kitab Al-Bahrul Wafi wal Nahrus Safi karangan Al-Alimul Allamah wal Fahamah Al-Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani. Sambungan kita oleh kerana kita mengambil bab-bab tertentu, iaitu pada malam ni kita sambung kepada bab puasa. Oleh kerana bab puasa tu dia berada di sebahagian akhir kitab kitab Al-Bahrul Wafi itu. Sambungan kita muka surat 329. Kalau ikut tengok muka surat 300 ni lama dah lah buka kitab ni. Tengok pada muka surat tu lama dah belajar dah. Sebab kita ambil sebahagian baru. Sebab kita dah sebut pada minggu yang lalu, oleh kerana bab sembahyang, bab taharah banyak dibincang oleh mana-mana masjid. Begitu juga bab puasa pun sudah ada. Oleh kerana saya mahu supaya kita dapat mendapat maklumat yang lebih baru berkaitan dengan ibadat kita. Sebab itulah saya pilih bab puasa. Muka surat 329 baris daripada 1, 2, 3, 4, 5. Baris 5. Baris 5 daripada atas dalam kurungan dan harus. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Dan harus puasa Ramadan itu kurang sehari daripada 30 hari. Boleh. Buat puasa Ramadan boleh jadi 29, boleh jadi 30. Dan kalau 31 tak jadi. 31 tak boleh, 28 tak boleh. Kalau 28 maksudnya tak cukup puasa tu. Dah berapa jadi 28 tak cukup? Boleh jadi tersilap ru'yah ke apa ke, itu bergantung kepada sebab-sebab dia lah. Sebab dalam Islam bulannya 29, 30. 31 tak ada. Kalau puasa kat 31 pasti puasa tu hari raya. Gitulah. Sebab itulah. Sebab apa kata gitu? Sebab sepanjang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi dak puasa sampai 31. Maksimal puasa 30. Dan juga kurang-kurang 29. Itu je hak yang diamalkan oleh Rasulullah SAW apabila berpindah ke Madinah. Jadi boleh puasa kurang sehari daripada 30. Kerana sebulan Ramadan terkadang cukup 30 hari dan terkadang kurang daripadanya daripada 30 hari. Kadang-kadang 30, kadang-kadang tak tu 29 dah. Dah boleh kurang lagi tak? Tak dah. Situ je 29, 30, 29, 30. Itu takwin hijri dalam Islam kita. Ada gitu. Jadi penentuan takwin hijri ni bukan kita lah. Itu pihak yang berwajib bagi sebuah negara atau negeri. Pihak tu yang akan melihat kepada hilal setiap bulan ataupun pada hari-hari tertentu untuk menentukan takwin hijri setiap tahun. Dan pahalanya bersamaan juga. Maka orang tanya dah, kalau tahun ni puasa 30, tahun lepas saya puasa 29, dah pahala agak-agak guana. Nisbah bagi puasa sebulan itu kira sama. Tapi hitungan hari-hari yang kita puasa memang tak sama lah kalau kita bilang hari-hari. Maksudnya kalau tahun lepas puasa 29, maka pahala dia untuk 29 tu lah. Hari yang ke-30 kita raya. Nak beri pahala hari raya untuk bulan Ramadan tak ada dah lah. Jadi nisbah tahun lepas 29 hari, maka dia boleh ganjaran 29 hari dan sembahyang tarawih pada hari-hari tersebut. Manakala puasa pada 30, dia bolehlah lebih sehari pahala banding dengan tahun lepas. Itu kita kata nisbah hari-hari. Tapi nisbah untuk setahun
Oleh kerana tahun lepas 29, tahun ni 30, kita buat bakar borang, dia mendapat kelebihan puasa sebulan. Kita kata gitu. Sebulan dia boleh. Mana temulah dengan bulan malam qadar ke kelebihan itu, kelebihan dan sebagainya, dia boleh secara umum. Tapi kalau secara bilang hari-hari, memanglah bila makin banyak ibadat kita, makin banyak pahala. Dan banyak hari yang kita buat, makin berganda pahala. Dan telah puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadan, 9 kali. Maksud 9 kali, 9 tahun Nabi puasa. Dan tiada sempurna Ramadan baginya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 30 hari, melainkan setahun jua, yang cukup puasanya 30 hari. Sepanjang Rasulullah SAW puasa di Madinah, banyak-banyak puasa, tidak cukup 30, kecuali sekali je. Maksudnya sepanjang tu 29 sama. Ada sekali 30. Okey, bila ada sekali 30, maksudnya ada kalau Nabi sekali 30. Saya kena buat sekali juga, 30 sepanjang tahun, sepanjang hidup. Tak boleh gitu. Apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, puasa boleh jadi 29, boleh jadi 30. Dua tu sahaja. Lain pada tu, tak boleh lah. Kita pun nak pakai, nak buat 30 sama sebab apa? Sekali sahaja. Nak buat 30 sekali, tak boleh. Ataupun 29 sahaja, juga tak boleh. Maka perlu kepada hitungan melihat anak bulan itu sendiri. Dan kata qil, ada juga sebahagian pandangan ulama mengatakan 2 tahun, 2 kali Nabi puasa 30 hari, 2 kali, 2 tahun. 2 kali lah. Seperti kata Syekh Munziri, dan yang tinggal lagi itu kurang sekaliannya. Manakala baki lagi 7 hari, 7 tahun Nabi puasa 29. Ini kata setengah ulama lah. Tu khilaf tu kita serah pada ulama. Yang penting apa yang wajib kita buat, ikut apa yang diisytiharkan oleh penyimpan mohon raja-raja. Jangan buat pandai-pandai nak ikut hak Nabi, nak ikut hak yang kita buat sendiri, tak boleh. Bermula wajib puasa Ramadan itu dengan salah suatu daripada 2 sebab. Kewajipan puasa mesti ada 2 sebab itu. Apa dia? Pertamanya dengan sebab sempurna bulan Ramadan. Semua benda ni berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi royak terang-terang, sumu li ru'yati. Nabi royak gitu. Wafturu li ru'yati. Puasa tengok anak bulan, dan sambut hari raya anak bulan juga. Bila Nabi royak gitu dan nah sahih, dia kena ikut lah. Taklah pula kita pakai nak pakai bilangan hari ke pakai reka sendiri, tak boleh. Dia kena tengok juga. Dah ustaz kalau tengok tak nampak pun, nampak tak nampak tu yang kedua, tengok dulu. Waktu dibincang akan datang. Dan keduanya sebab dilihatkan bulan Ramadan. Okey, nampak anak bulan Ramadan. Nampak bulan Ramadan maksudnya nampak hilal anak bulan tu. Anak bulan tu. Kita ni payah nak tengok, kita serah biasa kepada pihak yang berwajib itu. Dan siapa yang lihat anak bulan tu? Pada hak orang yang melihatkan dia, bagi individu, katalah ada individu perseorangan. Dia naik atas bukit besar, dipanjatlah mana-mana menara hak tinggi atas bukit tu, ataupun dia pergi kat Bala Cerak Meran tu, ataupun dia bukit Keluang Besuk tu. Dia ni sebuah Terengganu lah. Dia pergi tempat pucuk tinggi, tiba-tiba nampak dia. Orang lain tengok juga. Betul lah orang lain mungkin duduk tempat lain. Dia pergi seorang-seorang situ macam mana dia pergi, Allah alam. Dia nampak anak bulan dan dia tahu itu anak bulan. Jadi bagi diri dia wajib puasa sebab dia nampak. Dah kita orang Terengganu tak nampak lagi, Jabatan Mufti tak nampak lagi. Itu cerita yang kedua. Hak pertama dia nampak dulu. Pasal dia nampak. Tu dia kata ayat kita apa dia? Sebab dilihat bulan Ramadan pada hak orang yang melihatkan dia. Itu satu. Individu yang tengok. Atau sabit melihat bulan Ramadan dengan hukum qadi. Masuk qadi sini bukan qadi jabat agama kita gitu dah. Qadi di sini pemerintah kita ataupun kalau learning ke urusan melihat anak bulan serah pada Jabatan Mufti negeri masing-masing atau majlis agama atau individu yang terlibat dalam melihat anak bulan tu. Learning tak tengok seorang-seorang, dia tengok satu kelompok. Ramai-ramai. Hak ni pergi tengok dinung, hak ni pergi tengok dinung. Hak ni kita andaian contoh. Andaiannya ni tak mustahil berlaku. Ada individu yang pergi tengok seorang-seorang. Dia pergi tengok.
Tiba tak nak nampak. Bagi dia hak yang nampak dan dia percaya itu anak bulan, dia kenal anak bulan, wajib bagi dia puasa. Sebab telah wujud sebab datang bulan Ramadan bagi dia, iaitu nampak anak bulan. Sebab Nabi kata sumu li ru'yati, puasa buat nampak. Dan siapa yang nampak? Tak kira. Itu yang berlaku zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat nampak anak bulan. Lalu bagi dia puasa lah. Dan Nabi isytiharkan. Nabi isytihar tu baru cerita yang kedua. Atau sabit melihat bulan dengan hukum qadhi, ataupun pihak berkuasa, berkewajipan di satu-satu negeri nampak sendiri anak bulan. Kalau kita tengok Jabatan Mufti dengan semua yang berkaitan, pergi satu kelompok naik atas bukit mencerak anak bulan, nampak dok setayang. Nampak, maka lalu pihak kerajaan mengisytiharkan atau mensabitkan, mengiyakan kenampakan anak bulan. Ini untuk siapa? Pada hak orang yang tiada melihatkan dia. Kita tak tengok macam kita lah dekat kampung tunggu depan TV. Mana nampak anak bulan depan TV? Ada habis tu? Bagi orang yang tak tengok anak bulan, tak terlibat dengan pencerapan anak bulan, dia berkewajipan mematuhi apa yang diisytiharkan. Sebab itulah kalau kita nisbah Malaysia, kita ada pihak Jabatan Mufti mana-mana negeri disepakat dan dia pun maklum kepada penyimpan raja-raja. Nisbah orang yang duduk luar negara Malaysia, di negara yang tidak ada jabatan khas, maka dia kena ada badan autoriti yang mencerak anak bulan. Maka dia kena pegang badan itulah. Contoh dia duduk mana? Dia duduk ke Australia. Dia nak ikut siapa? Di sana dia ada badan autoriti yang berkaitan dengan agama Islam. Mungkin ada persatuan ke NGO yang diiktiraf di sana yang bertanggungjawab mencerak anak bulan. Dia kena ikut anulah. Okay. Jadi kita ada dua cara anak bulan. Pertama mungkin individu, yang kedua mungkin melalui pihak berkuasa. Atau alamat atas masuk bulan Ramadan. Hak ni bagi orang hak yang mungkin dia ditawan ataupun ditahan dalam penjara di negara bukan Islam kita ginilah. Negara luar contoh ditawan di negara China ataupun negara balik non muslim sana. Di Afrika apa semua ditawan sana, ataupun dia berada di kawasan yang tak banyak orang Islam. Lepas tu bila tiba Ramadan agak-agak orang Islam situ sambut macam mana? Kita lah adat kita bila tiba bulan Ramadan, apa tanda dia? Bazar Ramadan ke? Ramadan, bazar Ramadan. Ke Ramadan tu mengecung? Tak tahu kena ada. Tengok dalam kitab kita sebut tanda ataupun alamat atas masuk bulan Ramadan seperti dilihat kondil. Kondil ni lapu comel hok duk nara ataupun duk setengah-setengah sejid ditok di kalau kita rumah pelih bahagian atas ataupun bahagian setengah-setengah tempat salur air tu dia lokang atas-atas kan. Dia duk birai tu. Atau kita duk pelih di pelih atas rumah ataupun sejid mungkin tok atas menara tu lapu comel, tiba Ramadan dipasang. Dan kalau ialah itu menjadi adat bagi setengah-setengah tempat, maka adat itu boleh dipakai untuk penanda kepada kedatangan bulan Ramadan. Untuk siapa? Untuk orang yang dia berada di kawasan yang dia tahu. Nak kata ada orang isytihar bulan puasa, tak nampak. Tak ada siaran TV, radio dan sebagainya. Nak kata dia tengok anak bulan, dia tak mampu tengok, dia tak tengok. Dia pun tak lihat. Jadi bagi dia mungkin dia akan cari tanda-tanda. Gitu. Ataupun juga diberi contoh di sini orang yang di sini kondi yang dipasangkan dia kan lampu-lampu comel tu pada menara. Boleh jadi lampu pelita ke lampu apa ke lah. Atau didengarkan umpama bakar meriam. Pom. Kita ada kan meriam kan. Hidup saya saja garik pom. Dah meriam dah pula orang perang ke? Dok ni meriam tanda buka puasa. Oh bulan Ramadan rupanya. Jadi kalau tembakan meriam itu dianggap sebagai tanda yang rutin diguna pakai di sebuah negeri, maka tanda itu boleh dipakai. Agak-agak Terengganu kita adalah meriam tu. Negeri lain pakai apa agak-agak. Kalau tembakan meriam boleh diiktibar sebagai benda isyarat rutin, kita boleh pakai. Ataupun kita nak kata ada bazar Ramadan ataupun ada tanda bazar Ramadan. Tak ada dah bazar Ramadan kecuali bulan Ramadan lah. Namanya bazar Ramadan. Tak ada lah bazar Rabiul Awal ada temu lagi. Ada orang lain dipanggil festival. Tapi Ramadan bazar Ramadan. Maksudnya bulan Ramadan. Kalau boleh pakai tanda itu, maka boleh pakai. Itu tengok pada tanda-tanda yang biasa diguna pakai di satu-satu tempat
dan barang sebagainya daripada barang yang telah berlaku adat dengan dia, dengan benda yang jadi tanda bulan Ramadan tu, sama ada lampu ke apa ke dan sebagainya lah, boleh. Begitu juga bagi orang yang mungkin ditawan di satu-satu kawasan, menyebabkan dia berada bersama non-Muslim. Dia tak tahu ni bila waktu Ramadan ni. Dia boleh jari, mana tahu. Keluar masuk, pelanda pun tak tahu, apa tak tahu. Maka dia akan tengok apa yang ada di sekeliling di penjara itu. Mungkin dia dengar cakap-cakap warden penjara, cakap-cakap orang lain, orang baru masuk dan sebagainya. Itu boleh. Maka wajib puasa Ramadan dengan sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Yang tadi dengan sebab sebab nampak anak bulan kan. Maka wajib puasa Ramadan dengan sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Dan jika ada pada malam itu ghaimun ni orang panggil awan mendung lah, atau awan gelap yang menyebabkan orang yang mencerak anak bulan tak nampak, terlindung dengan kegelapan ataupun ketebalan awan tersebut. Walaupun ghaimun sekalipun, apa maksud ghaimun sekalipun? Kalaulah ditakdirkan awan tu tak ada, memang nampak. Tapi oleh kerana awan tak ada, ada dak anak bulan tu, mari terfikir. Ada ke dak dah nampak? Mungkin di sebalik awan tu nampak, tapi oleh kerana tak nampak, tak boleh puasa lah. Tu panggil sumu li ru'yati. Tak nampak, tak boleh puasa lah. Sebab tu kata, dah kalau awan tak ada mungkin nampak. Kalau kita andaikan awan tak ada, tu tidak dipakai. Sebab apa? Kita guna benda yang diyakini mata lendai kita ni kalau nampak lah. Dan dah ni pakai teropong tu, kita guna imkanur ru'yah. Tu dibincang dalam bab akan datang nanti. Maka tiada diiktibarkan, tiada dikira, tidak dilayan. Gitulah kalau bahasa mudah kita. Jika besar bulatannya kira-kira 2 hari awal bulan Ramadan, tak boleh pakai. Dah kan 30 Sya'ban tak cukup lagi. Kita pun kata, puasa lalu lah. Sebab apa? Dah tak nampak. Kita puasa awal daripada tu, tak boleh. Dia bulan besar dah. Patutnya kalau awal Ramadan kan dia start dengan kecil bulan tu. Tapi bila kita dak puasa, kita tengok esok mana bulan besar. Patutnya puasa kemarin dah. Kata kita. Tak boleh kata gitu. Sebab apa? Ulama kita kata tetap tidak boleh puasa walaupun kita nampak tiba-tiba bulan besar dah. Malam ni kita tengok itu besar bulan. Maksudnya kemarin lah puasanya. Kalau kita logik kita lah. Syarat kata tak boleh. Tak boleh gitu. Sebab apa? Yang dihisapkan kemudian daripada 30 Sya'ban. Okey, selepas 30 Sya'ban kita berpuasa. Tengok-tengok, bulan besar. Patutnya kena puasa kemarin lagi. Kata kita. Sebab apa? Sebab kita tengok bulan besar. Jika tiada ghaim pada malam yang ke-30, nescaya kelihatan anak bulan tu, kerana tersebut pada hadis alamat sa'ah, tanda kiamat itu besar matahari bulatannya. Sebab kebarangkalian besar bulatan itu ada kejadian fenomena lain. Bulan Sya'ban tak cukup lagi 30. Tiba-tiba bila kita hitung 30, okey esok kita puasa. Tiba-tiba bila tengok anak bulan besar dah, maksudnya seolah puasa tu dah 2 hari lepas. Dah gitu dah. Tetap kita tidak dikira hak 2 hari lepas. Tetap tak kira, kena puasa hak selepas mana cukup 30. Sebab kebarangkalian bulatan itu besar, itu fenomena kejadian pelik bagi satu-satu kejadian alam itu. Allah Ta'ala boleh cipta benda tu. Jadi tetap kena guna apa dia? Sumu li ru'yati wafturu li ru'yati. Tu. Jadi benda ni kita bincang sebagai teori, apa-apa praktikal pun itu pihak Jabatan Mufti lah. Jadi kita bergantung kepada pengisytiharan penyimpan mohon diraja. Maka jika ada ghaimun, jika ada awan mendung yang menghalang penglihatan pada malam yang ke-30, maksudnya siang-siang tadi 29 Sya'ban. Garis tadi orang tengoklah, garis itu untuk penentu esok 30 Sya'ban ke ataupun esok puasa. Itu maksudnya malam 30. Hari ni 29, siang tadi, malam ni 30. Maka jika ada ghaimun pada malam yang ke-30 bulan Sya'ban, maka wajib disempurnakan 30 Sya'ban itu. Kena sempurnalah juga. Sebab apa ni? Fa in ghumma alaikum. Nabi sebut dalam hadis. Terang-terang Nabi sebut, bila kamu dilindungi oleh awan, fakmilu iddat Sya'ban 30. Nabi sebut gitu Itu dia akan sebut dah tadi.
Dan tiada boleh kita puasa pada harinya. Mana hari hok yang tak nampak anak bulan tu lah. Hok yang kita akan hitung 30, esok kita pun nak start puasa tak boleh. Sebab itu juga sabit berlaku di zaman Rasulullah SAW. Maka jika nyata kemuliaannya lepas esok tu bulan Ramadan dengan saksi, nescaya wajib diqadakan dia. Katalah malam ni tak nampak. Sini tak nampak katakan ni. Lepas tu esok kita kira 30 lah. Kita pun tak puasa lah esok. Mana kita akan start lusa. Bila start lusa, lalu berlakulah mungkin kita kata apa ke silap teknikal ke apa ke, ada orang menyaksi ataupun memaklumkan kepada pihak yang terbabit, Jabatan Mufti dan umpamanya, bahawa saya nak nampak sendiri anak bulan gini-gini, dia boleh cuti dan dia tahu, dan Jabatan Mufti terima pengakuan dia. Ni isu di situ. Sebab itulah melihat anak bulan perlu orang yang berautoriti, orang yang diiktiraf. Tapi katakanlah tiba-tiba sabit anak bulan kemarin dah. Kemarin tu dengan penyaksian dan diterima pakai oleh pihak kerajaan. Kata gitu. Tu masuk di sini. Maka jika nyata kemudiannya selepas daripada 30 Syaban itu bulan Ramadan. Maksud bulan Ramadan kemarin dah. Dengan saksi. Bila sebut dengan saksi, maksudnya pihak jabatan atau pihak berwajib kerajaan terima kenampokan anak bulan oleh beberapa individu, nescaya wajib qadakan dia hak kemarin kita tak puasa. Sebab kemarin kita kira 30 Syaban. Rupanya pada 29 malam tu nampak dah anak bulan. Kat mana? Mungkin sini Bukit Besar tak nampak. Tu contoh andaian masalah. Tapi dalam dunia kita learning tak gitu. Sebab masing-masing bila tengok anak bulan dia akan menghubungi tempat lain. Sini tak nampak, sini nampak. Maka gana-gana dia bincang-bincang, dia istihar. Tu yang berlaku tempat kita. Ni kalau berlaku andaian setengah tempat nampak, setengah tempat tak nampak. Tiba-tiba terputus hubungan, tak boleh nak hubungi. Lalu hak tempat tak nampak kata esok 30. Kita pun tak puasa lah esok. Tiba-tiba hak yang tempat hak nampak tu, dalam Malaysia juga, dia baru sampai, dia maklum bahawa nampak gini. Contoh sahaja. Kalau begitu, bila dikata kena qadakan dia tu, dengan sabit, dengan saksi, maka tiada bersalahan dengan hadis. Nabi sebut hadis, Nabi sebut mana? Nabi sebut, fa in ghumma alaikum fakmilu iddata sya'bana 30. Nabi sebut gitu. Fa in ghumma alaikum, kalau kamu dilindungi tidak nampak anak bulan sebab ada awan yang menghalang, fakmilu iddah, maka sempurnakan kena 30. Dah betul lah. Kita sudah mengatakan esok 30, maka tak boleh puasa. Tiba-tiba kata kena qada hak kemarin. Mari mana pula dalil tu? Sedangkan Nabi kata buat cukupkan 30 barulah start puasa. Dah yang kita kata 30 tu sebenarnya satu Ramadan atau dengan saksi tadi. Dah hak ni hadis ni Nabi kata cukupkan 30 tanpa apa-apa penyaksian saksi yang lain yang membatalkan 30 tu. Tak ada saksi. Kerana kita tanggungkan, kita tafsirkan. Jadi perbincangannya agak tinggilah bagi orang yang mempelajari pendalilan hadis, pentarjihan hadis, dia akan bincang bab ni. Tapi kita sekadar kita bacalah untuk makluman. Untuk makluman, biasa benda ni berada dalam makluman pihak yang berwajib Jabatan Mufti sebab dia pakar bidang tersebut. Cuma kita bincang sekadar lalu saja. Kerana kita tanggungkan hadis ini, hadis mana? Kalau terlindung hadis yang kita baca tadi, fa in ghumma alaikum. Hadis ini atas tiada orang mensaksikan yang mensabitkan Ramadan. Ni tak ada orang. Bila kata masa kita cerak anak bulan, tak nampak anak bulan. Dan kita tak sedar dan tidak ada makluman bahawa ada beberapa tempat nampak. Tak ada makluman. Memang terputus hubungan dan sebagainya. Lalu kita pun guna asal bila tak nampak anak bulan, kita isytihar 30 Syaban. Okey, kata di isytihar malam ni esok 30 Syaban, maka 30 tu kita tak puasa. Kita akan puasa start, kalau hari ni hari Sabtu, kita akan start hari Ahad lah. Bila kita puasa hari Ahad, tiba-tiba ada satu individu yang mungkin dipercayai oleh pihak kerajaan, pihak yang berwajib, dia pergi ke Jabatan Mufti, dia maklum bahawa saya nampak anak bulan kemarin dah. Cuma saya tak boleh mari sebab terputus hubungan gini, tak boleh mari. Dia nak hubungi telefon pun tak boleh. Dia pun beritahu pada pihak kerajaan dan pihak kerajaan terima. Itu panggil penyaksian tadi tu. Terima dan disahkan oleh pihak kerajaan. Maka
Hok yang ayah hari ni hari Sabtu. Kalau hari Sabtu kalau hari Sabtu 30, maksudnya hari Ahad baru start puasa. Tak gitu dah. Jadi 30 tu kena puasa dah sebenarnya sebab nampak dan diterima oleh kerajaan. Jadi hak 30 tu kita kena qada lah, kerana 30 tu hakikatnya adalah satu sebab sudah nampak. Cuma ada sebahagian tak nampak tadi. Itu contoh andaian. Tapi dalam situasi kita sekarang, hubungan yang agak mudah hampir-hampir tak berlaku lah. Tak berlaku lagi diisytiharkan esok 30 Syaban, tiba-tiba 2-3 hari kemudian ada ralat balik makluman bahawa kemarin kena puasa dah. Tak ada, jangan lagi lah. Tak ada lagi begitu. Biasa diisytihar pakai jalan dengan apa yang diisytiharkan. Ini kalau dah berlaku begitu. Maka sekarang mana hak yang isu di atas tadi, mula-mula tak nampak tapi disaksikan, sudah sabit saksi akan mensabitkan Ramadan. Maka tiadalah seperti Zuhri Hadi, maka dia tidak lagi bercanggah dengan Zuhri Hadi tadi. Zuhri Hadi kata tengok anak bulan, bila tak nampak sempurnakan 30. Gitulah, maksudnya tak nampak dan tidak ada orang menyaksikan kenampukan anak bulan. Ini perbincangan yang tinggi kan. Bahkan wajib diqadakan dia sebab apa? Hakikatnya bulan Ramadan tu dah ada. Sebab apa? Ada bukti orang tengok. Dan wajib pula puasa dengan melihat bulan Ramadan seorang laki-laki yang adil. Cuba tengok bulan Ramadan. Kalau ikut dalam bab-bab yang biasa, sabit bulan Ramadan dengan saksi 2 orang. Dalam isu-isu lain selain Ramadan, mesti saksi 2 orang. Tapi dalam bab penyaksian Ramadan padang seorang. Cuba tengok bila wajib pula puasa dengan melihat bulan Ramadan seorang laki-laki yang adil syahadahnya. Maksud adil syahadah ni iaitu individu yang dia sudut zahir fizikal dia, kita nampak dari sudut zahir dia ni orang juru. Memadai dah dah. Taklah perlu kita bawa dia, kita pergi ke pihak berwajib, kita tanya dulu, mu semayang ke tak? Mu puasa ke tak? Mu pernah buat kerja-kerja haram ke tak? Tak perlu kepada apa panggil tazkiyah, apa panggil peristiharan peribadi dia. Padan dengan adil secara zahir. Maksud zahir ni kita tengok dia secara fizikal dan tidak ada pun maklumat-maklumat lain dia ni seorang yang melakukan dosa besar. Tak nampak dari sudut zahir dan tidak ada pendedahan-pendedahan yang lain, maka secara zahir kita tengok dia baguslah. Ambil contohlah dalam bab kahwin. Seorang wali mesti adil nak kahwin anak dia. Kita begitu kan? Adil di sini yang tidak lakukan dosa besar. Agak-agak nak cari manalah seorang kita ni tidak laku dosa besar. Kadang-kadang ada juga dah. Sebab itulah adil memadai dengan adil yang zahir. Memadai dengan tengok secara fizikal, tidak buat apa-apa kejahatan yang dilihat oleh orang. Mungkin secara tersembunyi mungkin ada, waktu tak perlu kita cek lebih panjang. Itu dipanggil laki yang adil syahadah. Kemudian daripada jatuh matahari pada malam yang ke-30 daripada bulan Syaban. Dengan syarat dia nampak tu di akhir penghujung Syaban. Jangan awal-awal Syaban dia kata aku nampak anak bulan. Tak boleh pakai. Anak bulan mana dalam mimpimu? Mana? Nak terima penyaksian seseorang biar berbetulan dengan logik. Logik mana? Nampak anak bulan mesti di akhir bulan sebelum. Nak tengok awal hilal bulan Ramadan mesti di akhir bulan Syaban. Sebab bulan baru wujud bila berakhirnya bulan yang sebelum. Itu kena tengok gitu. Kalau tengok tengah-tengah Syaban nampak anak bulan, tak boleh pakai menyigar. Walaupun dia tu orang hebat sekalipun tak boleh pakai. Contoh ulama kita sebut dalam kitab-kitab fiqh. Katalah ada seorang tok guru, orang hebatlah kampung kita. Pagi esok dia royak pada saing-saing dia ataupun anak murid dia, malang ambil mimpi Nabi temu Rasulullah sallallahu. Contoh. Temu Rasulullah, Nabi gang kita, tabik sepering habis lah. Lalu dia kata temu Rasulullah sallallahu dan aku bermimpi Nabi kata esok puasa Ramadan. Alah pula. Agak-agak nak tolak dok kata tok guru kita. Tok guru bukan orang barang hok kita nak ada ilmu dengan dia, kita percaya dengan dia, tiba-tibanya kata gitu. Ni sebut contohlah kitab fiqh. Tetap tidak boleh kita berpuasa Ramadan dengan mimpi dia tu. Bukan kita menafikan tentang dia bertemu Rasulullah dah. Kita mengiyakan mana-mana orang yang bermimpi temu Rasulullah, memang itu Rasulullah. Cumanya
Saya was-was tentang betul ke mu dengar gitu ke mu salah dengar. Tu je kita cuba panggil pertikai tentang kesahihan pendengaran dia bila Nabi royak gitu. Kita tak pertikai dia bertemu Rasulullah. Sebab apa? Sebab Nabi sebut puasa Ramadan mesti tengok anak bulan ataupun genap 30 Syaban. Nabi royak gitu dah. Maka kena pakai hak tu lah. Sebab tu kita kata bila ada seorang lelaki tengok anak bulan dan tengok tu pula pada waktu yang logik berlaku, iaitu pada akhir Syaban. Dan jika ada ghaim pada langit sekalipun, walaupun awan mendung, awan musim tu kujuh gini, tapi dia tu nampak. Mungkin Allah Ta'ala kurniakan kehebatan bagi dia nampak. Kita ni tak nampak. Jadi kalau dia nampak, tak ada masalah. Sekira-kira tiada mendinding ghaim itu akan kelihatan bulan pada adanya. Dengan maksud awan yang gelap itu pada adanya tidak menghalang perlindungan. Bila dia kata aku nampak anak bulan. Pertama di akhir Syaban, okey. Yang kedua, tidak ada nampak tu tidak ada penghalang awan yang tebal yang kalau kita tengok tidak menghalang penglihatan, gitulah. Itu bagi orang yang belajar ilmu berkaitan dengan ilmu falak dan sebagainya, dia tahulah ketebalan awan macam mana. Nak ayat pada kita apa dia? Bila seseorang itu nampak dan dia itu orang yang juru pada pandangan kita, maka wajib puasa. Siapa tu? Kalau dia nampak dia lah. Dah kita ni mana? Kita ni cerita yang kedua. Hak penting hak nampak tu dia nampak anak bulan. Okey. Kalau kita sebut tadi, kalau dia nampak, dia tu wajib puasa. Ni sebuah kita tak nampak, macam mana? Tu barulah sebut gini. Dengan syarat, dengan disyaratkan bahawa orang yang melihat bulan yang tersebut itu naik saksi ia pada qadhi. Dia pergi buat pengakuan di depan jabatan mufti. Dia kena pengakuan dah. Kalau kita nak ikut dia ataupun kalau pihak kerajaan nak mewajibkan rakyat puasa dengan penyaksian dia seorang. Dia tak boleh. Dia nampak si A tu nampak anak bulan. Dia pergi kedai kopi, mari aku nampak anak bulan, kena puasa esok. Habis orang ikut dia. Tak boleh gitu. Kalau buat gitu kok, caca marbah habis sebutin Malaysia kita. Kapur ni tengok anak bulan, kapur ni tengok bulan. Orang ni kata dok, balah habis diri, akhirnya ladang puasa, bandar puasa, batu buruk dok. Jangan habis ya. Tak boleh buat gitu. Besuk puasa, Bukit Besar dak puasa, sebab apa dak nampak tak boleh. Dia mesti ada kalau benda yang tempat yang berhampiran dia mesti sama. Keseragaman itu mesti ada. Jadi kalaulah seseorang individu tadi dia nampak anak bulan dan dia ni orang baik, dia sudut zahirnya, lalu dia buat pengisytiharan di hadapan pihak berkuasa dengan lafaz macam mana? Lafaz dia asyhadu anni ra'aitul hilal. Dia pergi, aku naik saksi bahawa aku nampak anak bulan. Di depan pihak yang berwajib. Dan pihak berwajib terima penyaksian dia. Artinya aku naik saksi bahawasanya aku melihat bulan, masuk bulan Ramadan, maksudnya nampak anak bulan hilal itu, atau bahawasanya bulan Ramadan sudah timbul, sudah nampak dan sebagainya, atau umpama kedua dia, ataupun mana-mana ayat yang seumpamanya yang menegaskan bahawa memang dia nampak anak bulan. Penyaksian dia, lafaz yang mengaku depan pihak yang berwajib kata saya nampak anak bulan dah. Dan pihak berwajib menerima kata-kata dia sebab apa? Dia sudut zahirnya dia ni bukan nampak dan tak ada rekod jenayah. Kalau kita lah, rekod jenayah pun tak ada, rekod rasuah pun tak ada, rekod apa lagi, rekod langgar samang pun tak ada, apa tak ada. Okey, orangnya dia sudut rekod dunia tak ada, dia sudut zahirnya dia okey, orang bagus. Dan dia tengok tu pula pada waktu yang munasabah. Okey, maka bila pihak yang berwajib terima, maka pihak berwajib dia isytiharlah pada masyarakat bahawa anak bulan sudah kelihatan begini-begini. Bila kita diisytihar begitu, wajib masyarakat setempat itu kena terima pengisytiharan dan wajib puasa. Jika katanya kalau si yang melihat tadi dia berkata ketika mana dia melafazkan penyaksian dia di hadapan pihak berwajib, dia kata mana-mana aku naik saksi bahawa esok bulan Ramadan, esok daripada Ramadan. Itu tak boleh pakai. Dan tiada memadai pada saksinya jika katanya aku naik saksi bahawa esok Ramadan. Itu tak boleh pakai lah. Dia kata esok Ramadan. Dah tahu macam mana esok Ramadan?
Awak nampak ke anak bulan? Tak nampak. Dah macam mana boleh kata gitu? Macam kita beri contoh tadi lah. Dia kata saya mendengar Rasulullah SAW kata esok puasa. Lalu dia pun isytihar. Depan jabatan mufti dan sebagainya, saya dengar Rasulullah khabar gini. Tak boleh pakai sebab dia tak nampak anak bulan. Itu penting hadis sumu li ru'yati, puasa sebab tengok. Bukan sebab tengok, bukan sebab habis bulan ke nampak benda lain ke tak. Gitu lah. Itu satu. Lepas dia menyaksikan begitu dan tak dapat tiada daripada bahawa berkata qadhi, pihak yang berkuasa lah kita kata, pihak berkuasa menerima penyaksian dan mengisytiharkan telah sabitlah ia penyaksian dia dan kenampakan anak bulan pada pihak kerajaan. Pihak Jabatan Mufti kata penyaksian dia dan aku terima dan memang sabit sah penyaksian dia. Kena ada penerimaan. Tadi pengakuan penyaksian, kemudian penerimaan pihak kerajaan pula. Kena ada gitu. Atau aku hukumkan dengan syahadahnya, aku terima penyaksian dia. Mungkin pihak kerajaan kata kami telah menerima kenampakan anak bulan. Contoh kalau kita buat contoh mudah, satu kelompok duduk atas bukit besar, satu kelompok ada bukit keluang. Dah, okey. Hok kat bukit besar tak nampak. Kat bukit besar tak nampak. Tapi yang bukit keluang nampak. Lalu bukit keluang hello atau maklum kepada pihak yang berkaitan bahawa kami nampak. Bukit besar kata tak nampak. Jadi kalau pihak kerajaan setuju dan terima apa yang ada bukit keluang, maka dia kata okey, kami terima penyaksian kamu dan kami akan isytiharkan kewajipan puasa esok gini-gini. Lalu pihak Jabatan Mufti Terengganu akan hubungi pula negeri lain gini-gini. Hak lain kata ada hak nampak ada tak gini-gini. Bila dah sepakat puas hati, diserahkan kepada penyimpan mahal raja-raja. Itu cerita dia gitulah. Jadi taklah kita ni dalam teori ginilah, maksudnya bila nampak kena nak maklum kepada pihak yang berwajib. Tak boleh main isytihar suka-suka. Dan tiada diberati saksi itu menyebutkan sifat bulan dan tempatnya. Katalah hak bukit keluar nampak tadi. Pihak Jabatan Mufti tak perlu kata mu nampak bulan guana. Bulat guana. Halu guana, hilal guana, nak tanya sese ataupun nampak tu darjat dia, kedudukan bulan tu berapa darjah. Tak perlu selidik begitu, memadai pihak kerajaan terima apa yang dilihat oleh orang yang mereka iktiraf. Sebab itulah kita kata zaman kita learning, tengok anak bulan bukan seorang-seorang, dia berkelompok. Satu puak duduk atas bukit besar, satu puak duduk bukit keluang. Mungkin di kat Pulau Perhentian tu duduk mana-mana tempat tinggi, mungkin salah satu kumpulan yang berada di tempat itu akan nampak, mungkin tempat lain tak nampak. Jadi mereka akan berhubung dan maklum kenampakan itu. Itu sistem kita sekarang lah. Jadi tak perlulah jadi timbul keraguan tentang kenampakan anak bulan. Jadi ada kata tak puasa lagi sebab gini-gini, tak boleh. Bila sudah diisytiharkan maka wajib terima. Itu panggil perpaduan umat Islam lebih diutamakan dalam situasi begitu. Maka wajiblah puasa atas segala ahli negeri penduduk di situ. Kalau nampak di Terengganu, maka orang Terengganu wajib puasa. Oleh kerana kita Terengganu, Kelantan, Pahang, habis semua sekali itu dipanggil seragam tempat kenampakan anak bulan. Tempat ru'yah hilal tu, darjah hilal antara negeri-negeri Malaysia ni tak lagi jauh. Tak beza jauh, maka diseragamkan seluruh negeri. Bila nampak di satu negeri, maka seluruh negara puasa. Itu persepakatan yang sudah dipakai dan diiktiraf. Segala negeri yang telah sabit bulan Ramadan pada qadhi dengan saksi seorang laki-laki yang adil itu. Okey. Bila dah nampak, katalah dibesut nampak. Lalu kerajaan Terengganu terima, maka diisytiharkan mana-mana penduduk Terengganu kena puasa belaka disebabkan kenampakan anak bulan oleh individu tadi dan diterima penyaksiannya oleh pihak yang berkenaan. Serta berkata qadhi seperti yang tersebut itu. Okey. Yang kita kata semua penduduk negeri kena puasa tu, ini pada hak orang yang tiada melihat bulan dengan sendirinya. Kita lah. Kita orang awal ni yang duduk depan TV tunggu perisytiharan, kita tak nampak anak bulan. Habis tu kita nak puasa guana. Nabi kata puasa tengok anak bulan. Kami je tengok. Kita yang tak tengok, kita ikut pihak yang berwajib. Jangan buat pandai-pandai. Bagi orang nampak dan dia memang kenal anak bulan, dia wajib atas diri dia dah.
Ni kalau perseorangan dia wajibkan diri dia. Kalau kerajaan ikhtiar, kita wajibkan kerajaan. Itu nisbah kalau kerajaan kita ada sultan menaungi agama. Kalau tempat lain hak yang tak ada sultan, hak yang tak ada naungi agama, maka dia kena guna badan autoriti. Badan yang berautoriti. Maka terpulang pada tempat masing-masing lah. Kalau tak ada badan autoriti, mungkin dia akan guna negeri hak yang berada di tempat yang jauh. Maka khilaf ulama lah, ada kata ikut Arab Saudi, ada ikut tengok negara berjiran. Itu tengok pada pandangan yang berbeza-beza. Okay. Adapun pada hak orang yang melihat bulan dengan sendirinya, si A tu memang dia sendiri pergi tengok, naik atas bukit dah nampak sendiri, maka wajib ia orang yang perseorangan yang tengok anak bulan itu puasa dengan melihat bulan. Wajib lah, pasal dia nampak. Dia sendiri nampak. Nak kata apa? Dia nak tipu siapa? Nak tipu diri dia. Itu pula dia dengar Ta'ala lah. Dia nampak. Dia kata malah puasa hari ni. Esok. Tu dia dengan Tuhan. Ada? Sebab Nabi kata puasa tengok anak bulan. Orang yang tak tengok, dia bergantung pada perisytiharan. Dan jika fasik, ia sekalipun. Orang yang nampak anak bulan tu orang jenis tak membayar bang. Macam mana? Tuhan beri kehebatan pada dia. Jangan pula dia kata, Tuhan beri kehebatan aku. Aku dah memayang pun nampak anak bulan. Hak memayang tak nampak. Jangan kata gitu. Boleh jadi kehebatan hak Tuhan beri kepada dia itu bukan karamah ke, bukan maunah. Itu mungkin istidraj. Dia ni kaki maksiat. Tapi nampak anak bulan. Bahagia seumur hidup. Nega jadi. Hebat dia. Mana berkat dia dah semayang. Jangan kata gitu. Tak ada. Dah semayang memang dah berkat. Laknat pula. Dia kata dia boleh. Tuhan sengaja Tuhan nak uji. Dan kadang dia buat maksiat, Tuhan beri kelebihan. Hak yang kaki sejik, pergi sejik semua buat ibadat, mepeh je nampak. Buat ibadat esok pas hospital. Mari pula sejik pas hospital. Sakit semua. Dah benda apa? Dia kena tafsir kat lain. Jangan kata orang pergi sejik ni memang boleh nyakit. Jangan kata gitu. Ada? Itu benda penting. Jadi kena sedar diri bila kita ni jauh daripada Allah Ta'ala, tiba-tiba banyak nikmat kita boleh. Tuhan nak. Panggil istidrak, nak biar kita ni makin lama makin jahat sampai dah sedar diri, akhirat kalau mbah tak neraka lalu. Selesai masalah. Tu tak nak gitu, kena sedar diri ni. Jadi disebutlah kita ni sebab pasal sebab individu tu dia diri sendiri, maka dia wajib puasa sebab dia tengok. Maka telah terdahulu sebut keadaan yang melihatkan bulan itu seorang laki-laki. Kita dah sebut tadi di halaman yang bawah awal-awal tadi, bawah tu, bila seseorang yang adil, lelaki yang adil dari sudut syahadahnya, dari sudut penyaksiannya, dari sudut zahir kehidupan dia ni seorang yang baik, tiba-tiba dia nampak anak bulan, maka menjadi kewajipan kalau dia tengok anak bulan. Maka tiada memadai jika yang melihatkan bulan itu sahaya. Bila kita sebut lelaki yang adil, hamba tak boleh jadi hujah. Seorang hamba zaman kita tak ada lah. Seorang hamba tengok anak bulan, maka hamba tak boleh pakai. Dan perempuan nak jadi, sebab kita kata pada lelaki yang adil, bila tengok anak bulan, lalu dibuat penyaksian di hadapan pihak wajib boleh terima. Tapi kalau orang puang, dia tengok anak bulan, lalu dia pergi kat jabat agama ataupun bang mufti, saya nampak anak bulan. Pihak jabatan tak boleh terima. Bawa ni gitu double standard puang lelaki. Tak boleh dalam Islam ni. Satu kita ambil seorang lelaki sudah memadai untuk menjadi saksi kedatangan bulan Ramadan. Dalam bab lain perlu dua saksi. Sebab apa ulama kita kata, oleh kerana kemuliaan bulan Ramadan, keagungan bulan Ramadan dan kerinduan kita pada bulan Ramadan, tak apalah seorang saksi pun tak apa. Kita nak biar diwawarkan, diagungkan bulan Ramadan ni beza dengan bulan lain. Tapi dalam bab lain nak dua saksi. Tapi yang kedua, orang puan tak boleh. Sebab apa? Dalam bab melibatkan orang umum, melibatkan umum, kemaslahatan umum, ada risiko-risiko yang mungkin besar dan sebagainya, syarat tak libat orang puan. Sebab orang puan sifat dia lemah lembutnya, dengan sifat malunya, kita tak libatkan perempuan dalam isu-isu besar. Ada kan? Sebab risiko dia tinggi. Begitulah menyaksikan kedatangan bulan Ramadan ni, risiko dia tinggi. Kalau salah kan, habis butir negeri terpalit dengan kesilapan dia. Kalau lelaki lain sengaja, lelaki ni dia ada kekebalan, ada kekuatan lain.
dalam bab menjadi saksi. Sebab itulah dalam saksi jenayah lelaki je. Dalam saksi untuk bab perempuan kita beri lah. Perempuan hak untuk hak dia. Dalam saksi dalam bab hak dia. Tak apa. Boleh lah. Dalam bab apa lagi? Bab penyusuan. Tak apa kita beri perempuan. Itu bab dia. Tapi bab umum begini perempuan tak boleh. Dan laki-laki yang fasik tak boleh dalam menjadi saksi peristiwa Ramadan. Tapi untuk dia tak apa, untuk diri dia. Dan kanak-kanak. Tetapi wajib atas mereka itu siapa? Sahaya perempuan dan kanak-kanak puasa bagi diri mereka itu. Untuk diri dia kena puasa lah sebab dia nampak. Tapi untuk orang lain kita dah terima. Hak boleh terima tadi hanya lelaki saja. Lain daripada kanak-kanak. Kanak-kanak cerita lain. Kanak-kanak yang belum balik, kena tengok dulu macam dia ada sebut, dia ada kategori kita ada balik, belum balik, kita ada yang belum mayis. InsyaAllah kita. Demikian lagi wajib puasa atas orang yang percayakan perkataan orang yang fasik yang melihat bulan itu. Kalau si A tu fasik dia nampak anak bulan. Saya dia percaya fasik. Sebab apa? Kenalan lama, sejak kecil aku kawan dengan dia, jahat-jahat dia pun tak nipu. Contoh. Boleh pakai. Maka terpulang lah. Kalau ada seseorang percaya dengan seorang yang fasik melihat anak bulan. Si A ni fasik nampak anak bulan. Si B ni percaya dengan fasik tu. Sebab apa? Dia ada hujah dan alasan dia percaya. Sebab apa? Dia ni kawan baik lama dah. Setakat dia kawan ni 20 tahun, 30 tahun, tak pernah cakap nipu. Walaupun dia tak semayang. Contohnya. Maka dia fasik lah. Tapi dalam bab tu kalaulah si B tu percaya dengan kata-kata si A yang nampak anak bulan, maka B boleh puasa ikut si A tu. Tak kira lah. Dan orang lain tak wajib terima. Sebab apa? Sebab orang fasik ni walaupun dia tak cakap nipu, dia sudut zahirnya dia tu tetap tidak amanah. Sebab apa? Hak Tuhan dia boleh langgar. Kan hak kita tak boleh nak nipu. Itu panggil ulama cuba pertikai kasihan seorang. Dan demikian lagi wajib puasa kita mesti itu dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna rushdak. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.